Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Musyakir bernombor matrik 17DKA20F1033, dan dalam video tugasan ini kami akan membentangkan dan berkongsi beberapa maklumat berkenaan tajuk ini, iaitu pembuktian bahawa bumi ini sfera, dan sedikit mukadimah atau pengenalan berkenaan topik ini. Isu ini sentiasa berlegar dalam segenap lapisan masyarakat disebabkan wujudnya satu komuniti yang mempercayai bahawa bumi ini adalah datar ataupun flat earth. Dan kelompok yang mendakwa bumi ini datar adalah mereka cuba untuk menegakkan benang yang basah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hujah-hujah agama dan hadis. Dan sebenarnya mereka tersilap kerana yang pertama, tidak memahami Al-Quran dan hadis sepenuhnya, dan yang kedua, tidak memahami terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu dan hanya memikirkan sifat bumi semata-mata. Dan yang ketiga pula adalah meminggirkan ulama-ulama silam dalam tafsiran-tafsiran mereka yang telah menguasai pelbagai disiplin ilmu, terutamanya dalam bahasa Arab. Dan bagi menangani isu-isu ini, kupasan ilmuwan agama dari sudut penafsiran nas-nas Al-Quran telah banyak dibicarakan secara ilmiah. Begitu juga daripada pandangan ilmuwan sains dan juga teknologi. Kupasan daripada pandangan Islam pula jelas tertera di dalam ayat Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat yang ketiga, dan maksudnya, dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan. Saya di sini akan menerangkan dari dua yang membuktikan bumi itu berbentuk sfera dari pandangan sains dan teknologi. Yang pertama, International Space Station. Ahli konspirasi mengatakan bumi rata. Ini percaya yang bentuk bumi dirasakan oleh kerajaan NASA, dan sehingga gambar bumi berbentuk bulat hanya dikenal oleh NASA. NASA ini yang selalunya berada di angkasawan, dia bekerja di angkasawan. Selepas itu, angkasawan yang berada di International Space Station yang berada di luar bumi akan mengelilingi bumi setiap 90 minit, lalu mereka melihat dengan mata yang bumi berbentuk bulat. Setelah itu, angkasawan biasa dicabar oleh Suhaimi Saad yang mengatakan bumi berbentuk geosfera. Geosfera ni macam dia mengatakan bumi berbentuk macam sebiji telur. Okey, seterusnya, bentuk bulat bumi tidak sempurna kerana permukaan bumi itu mempunyai gunung ganang, lautan yang mendalam, mempunyai sumber mineral yang mencukupi. Dengan itu, dengan bumi kiri itu, tidak mungkin bumi akan berbentuk bulat yang sempurna. Seterusnya ialah gerhana bulan pun boleh menunjukkan bumi itu berbentuk bulat. Gerhana bulan disebabkan oleh bayang-bayang bumi menutupi sebahagian daripada bulan dari tekanan cahaya matahari. Ini berlaku bila bumi berada di tengah-tengah matahari dan bulan. Pancaran matahari akan terlindung oleh bumi secara langsung, membentuk bayang-bayang di bulan. Kerana bulan yang kita nampak itu adalah hasil bentuk muka bumi yang bulat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan mengenai pembuktian bumi berbentuk sfera pada pandangan sains. Baiklah, bukti yang pertama adalah bentuk planet lain. Kalau bumi itu berbentuk rata ataupun berbentuk lain selain pada sfera, kenapa pula planet lain seperti Mare, Zuhal, Venus, Mare dan lain-lain lah berbentuk sfera? Kenapa bukan segi 3, kenapa bukan segi 4, bukan? Ini adalah sebabkan daya graviti yang datang daripada perut bumi. Ia menarik semua cecair, gas, pekerja dan lain-lain elemen dari semua arah dan mengumpul semua elemen-elemen tersebut untuk membentuk sebuah planet yang berbentuk sfera. Pelik bila ahli konspirasi bumi rata tidak pernah menafikan bentuk planet yang lain sebagai sfera dan hanya menidakkan bentuk muka bumi sahaja. Menurut mereka, planet-planet tersebut hanyalah rekaan daripada NASA sahaja, kerana mereka percaya kalau bumi berbentuk rata, tiada siapa yang akan dapat keluar daripada bumi dan tidak siapa yang tahu bentuk sebenar planet-planet di angkasa. Tarikan graviti pula, seperti yang kita tahu, teori graviti secara ringkasnya terletak di tengah-tengah kerak bumi. Kalau ia berbentuk bulat, tarikan graviti di seluruh dunia adalah hampir sama kerana kuasa graviti disebarkan dari perut bumi adalah sama. Dan kalau teori ini dipakai di bumi rata pula, titik graviti di bumi yang rata pula akan datang dari tengah-tengah.
kalau teori ini dipakai untuk bumi yang berbentuk rata, semakin dekat anda dengan titik graviti, semakin kuat daya graviti. Semakin jauh anda dari titik graviti, maknanya semakin rendah tarikan graviti. Contohnya kita berdiri dengan tegak disebabkan graviti. Kalau bumi berbentuk sfera, walaupun di mana pun kita berada di bumi ini, kita akan berdiri dengan tegak. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang dibina. Tapi di bumi rata, semakin jauh kita dari titik graviti, semakin kita berdiri dengan condong. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang dibina di bumi rata lah. Dan bangunan tersebut haruslah dibina dengan condong supaya manusia boleh berdiri dalam bangunan tersebut. Dan dengan itu, kalau kita berada di bumi yang rata, kita akan melalui satu fenomena yang graviti yang pelik dan tidak masuk akal. Sudut bayang-bayang berbeza di tempat yang berbeza. Okey. Teori ini boleh dijelaskan dengan eksperimen yang melibatkan antara dua tiang yang berada di dua tempat yang berbeza. Contohnya satu tiang berada di Kota Kinabalu Sabah dan satu lagi di Tuaran Sabah. Okey, dan jarak yang di antara dua tempat ini adalah 35 km. Share panjang bayang-bayang dua tiang tersebut akan diukur dan dibandingkan. Kalau panjang bayang tiang adalah hampir sama, ini membuktikan yang bumi itu rata kerana panjang bayang sama disebabkan dua tiang ini berada di permukaan yang rata dan menerima pancaran matahari di kawasan yang rata. Okay, kalau panjang dua tiang tidak sama, bermaksud tiang-tiang tersebut berada di satu lingkungan yang sangat panjang. Okay, lingkungan ni pula membuktikan bumi itu berbentuk sfera dan bukannya rata. Sebab katong putih bukannya flat. Okey, poin yang kedua pula ialah melihat kapal laut datang dan berlalu pergi. Okey, seperti mana kalau anda pergi di tepi pantai ataupun anda di tepi pelabuhan, anda akan perasan yang sebiji kapal laut tu akan berlalu pergi. Makin lama saiz kapal tersebut akan mengecil dan berlalu hilang. Walaupun anda menggunakan binokular, tidak akan nampak bayang kapal laut tersebut. Ini disebabkan ia telah melintasi garisan ufuk lautan ataupun sea horizon line. Bila ia datang semula, kapal yang datang dari jauh akan muncul dari garisan ufuk lautan. Fenomena ini membuktikan yang lautan tidaklah rata tetapi berbentuk bulat. Disebabkan kalau bumi rata, walaupun kapal tersebut berada jauh, ia tidak akan hilang. Sebab kalau jauh pergi, kapal tu jauh, dia tak hilang sebenarnya. Dia macam laut tu bukan rata, laut tu dia bentuk sfera. Sebab tu kita makin lama makin nampak, bila kapal tu makin jauh, makin tidak nampak. يا قلبي ناداك واتمنى تبقى انت ويايا يا